Assalamualaikum dan selamat kembali. Saya sekarang berada di Saudi, di kawasan Al-Balad, Jeddah, yang mana tempat orang shopping dan jimat cermat murah-murah. Jadi sesiapa yang berminat untuk datang ke Saudi untuk berjimat cermat secara DIY ataupun backpackers, bolehlah isi borang di bawah untuk dapat bantuan daripada orang-orang yang berada di Jeddah ini. Okay, saya ada membuat rakaman video tentang perkongsian peribadi saya lah tentang bagaimana saya lalu rasa dah makrifat, dan semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada semua dan menjadi pengajaran untuk kita hadapi isu-isu dari masa ke semasa. Kita biasa dengar kan, orang yang dikatakan sebagai makrifat selalu akan sebut, kau belum sampai jadi kau tak tahu, kau belum rasa jadi kau tak faham. Kita biasa dengar ni. Jadi saya hari ini ingin berkongsi pengalaman saya sendiri, tak akan sebut siapa-siapa, tentang makrifat ini. Saya dah dikenalkan dengan dunia kemakrifatan ni sejak umur 19 lagi, lepas SPM. Ada seorang kawan ni, dia ajak join belajar dengan seorang guru, ada kitab tebal. Mula dengan syariat, kemudian hakikat dan masuk makrifat. Sahabat saya ni dia cakap jika berjaya habis dari kulit ke kulit, memang kita akan sampailah level makrifat. Masa tu ialah darah muda kan. Jadi baru start muka depan, baru start syariat, saya dah buka bab makrifat. Dah baca dah. Tapi tak ada rasa apa-apalah. Jadi kemudian saya pun dapat universiti, sambung belajar, jadi tinggal bab ni. Cuma masa tu dah adalah basic kefahaman tentang makrifat ataupun hakikat ni, dah ada basic, dah terbina di dalam diri. Cuma kita tinggal sebab kita nak sambung belajar. Kemudian saya lalui kehidupan macam biasalah. Kita kahwin, ada anak, ada career. Kemudian pada satu ketika dalam tempoh yang panjang ni, saya dapat join dengan satu grup ni. Memang yang kuat beribadat lah, memang best. Pergi dari kuliah ke kuliah, dari satu masjid ke satu masjid, tengok ada kuliah mana, semua kita akan pergi dari masa ke semasa. Jika Baba Ismail sepanjang datang Malaysia, kita akan ikut juga kuliah dia, tengok dia ada di masjid mana, kita akan follow dia. Dan ada satu kuliah setiap hari Jumaat malam Sabtu di masjid di Ampang. Jadi siapa yang tahulah, memang kami satu grup akan pergi setiap Jumaat malam Sabtu tu, akan duduk di sana. Memang ramai orang yang beribadat di masjid tersebut, dengar kuliah dari lepas Isyak sehingga pukul 11-12 malam. Memang penuh lah, orang memang penuh pada hari itu, memang penuh. Dia punya feel-nya tak usah ceritalah, memang feel deep. Dan sejak tu memang apabila kita masuk kuliah mana-mana pun meleleh air mata, bila solat pun meleleh air mata, bila zikir meleleh air mata. Dia punya rasa tu memang rasa dekat dengan Allah lah, sangat dekat dengan Allah. Macam orang salik lah, bukan soleh, dia salik menuju ke jalan, menuju kepada Allah. Jadi dia punya feel tu memang dekat dengan Allah. Dalam poket sentiasa ada tasbih, nak zikir lah bila ada masa kan. Jadi so dalam keadaan ni apa masalahnya? Betul tak? Kita akan tanya, so apa masalah bila kita berada dalam keadaan ni? Jadi masalah saya di sini adalah, walau dalam dunia rasa tersebut yang dikatakan dekat dengan Allah, saya masih lagi lakukan dosa. Masih buat dosa. Maksud dia dosa kecil ke, dosa besar ke, saya masih buat dosa. Kita dah feel lah ni, meleleh-leleh air mata, solat pun menangis kan. Macam mana? Tapi dosa masih buat. Jadi at one time tu saya fikir, macam mana boleh kita beribadat, feel, rasa deep, dalam, dekat dengan Allah, menangis-nangis, pada masa sama masih melakukan dosa. Bukankah di dalam Al-Quran mengatakan bahawa solat sahaja pun sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sekarang bukan saja solat, macam-macam ibadat kita buat, pergi kuliah, zikir dan puasa dan sebagainya, feel, rasa deep dalam semua ibadat pun kita feel dan rasa. Tapi kenapa masih buat dosa? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya berfikirlah, ketika tu memang berfikir. Jadi saya buat kajian sikit.
Sikit sebanyak saya study, buat kajian dan dapati bahawa rasa yang saya rasa itu yang silap. Bukan makrifat dengan rasa tu tak betul, tapi rasa yang dirasai, walaupun keluar air mata, feel dan sebagainya, perasaan rasa itu adalah rasa yang salah. Sebab kita akan meleleh air mata dan menangis dalam beberapa keadaan. Bukan satu keadaan semua sama kita meleleh air mata dan keadaan yang sama, bukan. Ada beberapa keadaan yang akan menyebabkan kita melelehkan air mata. Satu, bila kita rasa sedih. Kita rasa sedih yang amat, kita akan menangis. Kita rasa terharu, kita akan menangis, meleleh air mata. Kita rasa sayang pun kita boleh meleleh air mata. Dan rasa takut pun boleh meleleh air mata. Dan kita boleh rasa deep feel juga dalam beberapa keadaan. Kita berada dalam keadaan khayal pun kita akan rasa deep, best, kan? Kita berada dalam keadaan mabuk dengan perasaan, atau dalam bahasa Inggerisnya adalah ecstatic, mabuk. Tapi lainlah, mabuk dengan perasaan dengan mabuk dengan makanan dan minuman itu lain. Mabuk perasaan ecstatic. Mabuk makanan minuman kita sebut sebagai drunk dalam bahasa Inggeris. So ada dua mabuk kat situ yang berlainan. Pun kita akan merasa deep, dekat, macam khayalan dan feel sebagainya, kan. Jadi semua tu akan menyebabkan kita rasa seolah-olah kita sudah makrifat dekat. Tapi perasaan itu yang salah, sebab kita masih lagi melakukan dosa. Walaupun deep, dekat, meleleh air mata, tapi dosa masih kita buat. Jadi mesti ada salah dalam keadaan rasa dan juga feel deep tu. Bukan sekadar ada rasa, meleleh air mata, terdeep sikit, terus terfikir, dah sampai ni, kita dah sampai makrifat. Tak betul tu. Dan efek capai rasa yang betul dan deep dan feeling yang betul bahawa kita dah hampir dengan Allah dapat dilihat pada perbuatan dan perlakuan kita. Itu kita kena faham. Memang akan nampak di luaran kita, perbuatan kita akan nampak. Kita akan takut nak lakukan dosa, nak elak untuk lakukan dosa. Kita akan jaga kata-kata kita, percakapan, dan dipendek kata kita akan berubah ke arah ketakwaan dan kewarakan. Kita akan cuba menjauhkan semua yang haram, dan kita akan kembali dalam akhlak yang mulia. Kita akan nampak, di luar kita akan nampak bahawa kita dah hampir kepada mencapai tahap hakikat dan makrifat tersebut. Okey, sekarang isinya adalah macam mana nak tahu bahawa kita mencapai rasa yang betul dan deep yang betul. Jadi untuk tahu perkara itu, saya rujuk ayat Al-Quran, apa yang Al-Quran kata tentang rasa ni. Pertamanya kita rujuk Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua, iaitu yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Kita lihat rasa yang ada di sini adalah rasa gementar, perasaan takut pada Allah. Kemudian kita lihat pada hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 4763 dan Muslim nombor 800. Kita ambil sebahagian daripadanya sebab hadis ni panjang, anda boleh rujuk sendirilah pada hadis Al-Bukhari nombor yang saya sebut tadi. Sebahagian daripada hadis ini, sahabat menyebut apabila sahabat itu mula membacakan kepada Rasulullah surah An-Nisa sampai akhir, dan ketika sampai kepada ayat ini, lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka, surah An-Nisa ayat 40. Maka beliau, Rasulullah berkata, cukup sampai di sini saja. Lalu aku, iaitu sahabat pun menoleh kepada baginda, dan ternyata kedua mata baginda mengalirkan air mata. Nampak tak?
Ini pun perasaan takut. Takut ketika berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Dan seterusnya hadis riwayat At-Tirmizi, hadis nombor 1633 yang bermaksud tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis kerana merasa takut kepada Allah sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Jadi perasaan yang harus kita rasai adalah perasaan takut. Kita meleleh air mata sebab takut. Bukan sebab sedih, bukan sebab sayang, terharu atau sebagainya. Kita tengok cerita Hindustan pun kita meleleh air mata juga sebab sedih. Jadi bukan sebab tu, bukan apa-apa sebab lain daripada takut. Jadi perasaan yang kita harus rasai adalah perasaan takut kepada Allah. Jadi bagi yang mempunyai perasaan rasa ni, sila semak perasaan rasa anda. Adakah rasa anda itu adalah rasa takut kepada Allah, atau rasa sedih, atau rasa sayu sebab dengar ceramah yang meleret-leret dan merasa sayu, meleleh air mata? Adakah sebab itu? Apakah perasaan yang anda rasa pada ketika itu? Yang harus anda rasa adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sedih, bukan sayu sebab suara penceramah yang sayu dan kita pun menangis-nangis, bukan sebab tu. Itu semua bukan penyebab kita terlepas dari azab api neraka. Bukanlah sebab kita telah berasa dekat pada Allah, bukan. Bagaimana pula dengan perasaan deep, perasaan kita yang ingin kita ada keadaan kita tu? Bagaimana pula kita nak tahu adakah keadaan kita itu sudah dekat dengan Allah? Bukan sebarang keadaan, bukan feel deep yang sebarang-sebarang juga. Ini juga kita boleh rujuk hadis. Hadis riwayat Muslim atau dalam hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, hadis yang nombor 2, iaitu kisah Jibril yang datang kepada Rasulullah untuk bertanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Yang ni semua orang biasa dengarlah, boleh tahu ataupun boleh rujuk sendiri sebab hadis ni panjang. Jadi saya ambil satu bahagian iaitu ihsan. Kita akan lihat bahawa ketika itu Jibril tanya kepada Rasulullah, maka sekarang kabarkanlah kepadaku dari hal ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Jadi kita kena ada pada state yang tu, kena ada perasaan deep seolah-olah kita dapat melihat Allah berada dekat dengan kita. Atau jika kita tak mampu melakukannya, kita kena ada pada state yang seolah-olah Allah sentiasa melihat kita. Itu keadaannya. Keadaan rasa kita haruslah berasa takut. Jika kita solat meleleh air mata, itu haruslah daripada perasaan rasa takut kepada Allah. Bukan sebab sedih, perasaan takut. Bukan sebab sayu. Jadi state keadaan kita pun bukan dalam keadaan khayal macam tu, bukan. Kita harus berasa seolah-olah Allah sedang melihat kita. Dan kalau tak boleh, kita merasa seolah-olah kita melihat Allah berada dekat dengan kita. Itulah keadaan makrifat yang sepatutnya kita rasa. Bukan sebarang rasa yang bila rasa saja dah rasa dekat dengan Allah. Jadi jika kita nak kata rasa itu adalah makrifatnya, inilah rasa yang sepatutnya kita rasa untuk mencapai makrifat yang sebenar. Kalau sekadar rasa sedih, meleleh, khayal ataupun ekstatik, itu bukan keadaan makrifat. Bila dah ada dalam keadaan state ini yang seperti yang saya sebut tadi, iaitu rasa takut dan gemetar apabila mendengar nama Allah dan berasa seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah, maka sudah pasti segala perbuatan kita akan jauh daripada dosa. Perbuatan kita akan sentiasa beradab, sopan, percakapan kita akan terjaga, kita menjadi seorang yang warak, takwa, serta ibadah kita sudah menjadi sebagai hamba yang sebenar yang takut kepada penciptanya.
Bukan kita akan bertindak sembarangan, mengeluarkan kata-kata kesat dan sebagainya. Tidak lagi. Secara automatik apabila kita berada dalam keadaan tersebut, rasa takut pada Allah dan merasa ihsan tersebut, maka semua perilaku kita menjadi baik dan menjadi jernih. Kita nak berperasaan sangka buruk pun tak boleh lagi sebab kita tahu Allah melihat hingga ke dalam hati. Begitulah serba sedikit yang boleh dapat saya terangkan tentang rasa yang sebenar untuk mencapai tahap yang dikatakan makrifat itu, dan semoga kita semua dapat mencapai perasaan itu dan dapat mencapai ihsan dan dikurniakan segala kebaikan daripada Allah kepada kita.